Masa-masa. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, cikgu. Ya, cikgu. Ya. Alhamdulillah. Okey, siapa ketua kelas dalam kelas ni? Aziz. Aziz tak? Am macam Am. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sholli salli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, semua dah makan? Makan. Alhamdulillah lah. Cikgu Okey, baik. Saya tengok tempat kamu macam ada sampah penuh putih ah. Kalau ada. Baik, cikgu. Tak nak. Baik, cikgu. Oh, tak ada. Okey. Okey, semua dah bersedia kan untuk pembelajaran kita? Dah, Dia, cikgu. Ya. Dah clear. Cikgu bersedia. Ya, takut. Ya. Cikgu awak utara. Kelia. Ya Allah. Allah. Cikgu. Cikgu takut Dari awal tu. Cikgu tak nampak, cikgu. He lies that he is not tired. Dari awal. Dari awal tu. Cikgu memang tak di tengah He lies that he is not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Pagi-pagi dah sedih tu. Okey, saya nak tanya kamu semua. Apakah Cikgu yang gelak. Okey, apakah yang kamu lihat tadi? Pengorbanan. Pengorbanan cikgu. Pengorbanan seorang bapa kepada anaknya. Pengorbanan. Ya. Lepas tu, apa lagi? Sacrifice. Sama. Tak boleh pakai dompet kat belakang. Tak boleh pakai dompet. Pengorbanan. Lepas tu, kita Kasih nampak sayang. Kasih sayang cikgu. Kasih sayang. Cinta. Saya nampak kerja keras cikgu. Hard working. Keras. Hard working. Ya. Broken.
sama lagi. Broken. Effort. 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 Ha? Betul. Tu effort. Oh, T. Effort. Saya nak jawab. Ibu nak Saya kena nak tengok kamu. Saya nak tengok kamu Saya pun dah lupa apa nak cakap. Okey. Kita tengok tadi seorang ayah tu dia buat apa untuk anak dia? Masuk ikan. Dia buat apa maksudnya? Kerja banyak. Kerja. Dia kerja banyak tapi depan anak dia Yang Menipu. menipu. Betul. Tipu kerja pejabat. dia tipu dia kerja pejabat kan. Tapi di sebalik tu dia Kerja pinggan. cuci pinggan, dia kerja lain lah kan. Betul. Okay, dari situ kita tengoklah pengorbanan seorang ayah. Macam mana ayah kita kan, mak kita hantar kita main sini belajar kan. Boleh. Tanpa Sedih. mereka, tanpa pengorbanan mereka, kita tak ada kat you ni betul. Jadi situlah apa ni saya nak kaitkan dengan apa yang kita nak pembelajaran kita pada hari ini, iaitu ujian musnah. Apa kaitan dia dengan ujian musnah ni? Iaitu ujian musnah ni kita Korbankan. betul, kita korbankan bahan untuk mendapatkan hasil. Faham. Kita korbankan besi tu untuk dapatkan hasil dia. Untuk kita tahu material tu macam mana. Okey. Tu kita pergi ke pengenalan lah. Okey. Ujian musnah ni dia untuk tentukan sifat-sifat bahan, iaitu dari segi kekuatan, dari segi kekerasan dan kemuluran bahan. Okey, baik. Dari apa yang saya terangkan ni, apa yang kamu tak faham berkenaan dengan ujian musnah ni? Semua tak faham? Kemuluran tu apa? Ha? Kemuluran. Bukan kita orang yang tanya ya. Kemuluran Mulur lah. Boleh dibengkok. Boleh dibengkokkan. Betul. Dia boleh Betul. dibentuk. Okey. Itu yang saya nak jawab macam tu. Saya saja. Okey. Okey, baik. Ujian ini akan menyebabkan kerosakan pada bahan. Okey. Dapatan kajian mudah dan jelas. Sebab apa dapatan kajian dia mudah dan jelas? Sebab lepas kita buat descriptive test tu, dia sangatlah mudah, kos dia pun murah dan jelas, hasil dah jelas. Kalau kita buat non-destructive test tu, dia tak apa jelas. Kadang-kadang kalau penetrant tu, kadang-kadang kalau kita salah step, dia tak akan dapat hasil yang jelas lah. Jadi kita nak kena kaji balik. Okey, baik. Yang kelima, ujian musnah ini bertujuan untuk menguji kebolehan teknikal dalam menghasilkan timpalan yang selamat. Okey. Ujian musnah ni dia bertujuan untuk menghasilkan satu hasil yang selamat lah. Okey, baik, itu saja untuk pengenalan. Oh, bikin itu saja untuk hari ni. Itu saya cikgu. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis ujian musnah. Okey, ujian musnah ni dia ada dua kelompok. Yang pertama adalah ujian bengkel. Kelompok pertama adalah ujian bengkel, iaitu shock test. Dan yang kedua adalah ujian makmal, yang mana kita buat dalam makmal lah. Ya. Jadi nampak tak? Nampak cikgu? Saya pelik, ada benda saya pelik sikit. Tapi cikgu tu sekali cikgu. Ya, pelik yang mana? Bentas cikgu tu apa? BNED cikgu. Cikgu saya Kamu faham kan? Saya faham. Saya okey je. Okey, baik. Tenang kan. Ujian bengkel. Ujian bengkel ni kita buat dalam bengkel lah, yang menggunakan
mesin. Ya. Nanti saya akan tunjukkan gambar. Ya, tapi kita tengok dulu apakah jenis-jenis ujian yang kita buat dalam bengkel. Iaitu ujian yang pertama adalah ujian tegangan, iaitu ujian tensile test. Okey, yang kedua adalah ujian patah. Iaitu kita memantaukan apa ni? Bahan. Spesimen tu lah, bahan tu. Betul Cikgu. Okey, yang dipanggil neat break test. Okey. Yang ketiga adalah ujian lentur, iaitu bend test. Silap sikit tu. Okey. Yang keempat adalah ujian kekerasan, iaitu hardness test. Dan yang terakhir adalah ujian impact, iaitu impact test. Okey, kesemua ujian ni kita akan lakukan dalam bengkel menggunakan mesin dia tersendiri. Dia tak ada satu mesin yang boleh guna untuk semua. Dia satu test tu satu. Tak apa, nanti saya akan bagi gambar. Kamu tengok. Okey, yang kelompok yang kedua adalah ujian makmal, iaitu pemeriksaan secara makro dan mikro. Iaitu kita menggunakan apa ni? Mikroskop, pandai. Mikroskop untuk kaji benda-benda yang kecil lah. Nak tahu dia punya ni structure yang kecil. Okey, baik. Okey, kita pergi pada tensile test. Okey, ni gambar mana mesin tensile test. Dia menarik besi tu. Maksudnya dia letak apa ni, dia letak spesimen dan mesin tu dia akan pegang di bawah dan di atas, dan atas ni dia akan menarik besi tu. Tengah ni kita buat sambungan. Buat apa Cikgu? Sambungan. Welding. Welding, betul. Kira bahannya dah siap welding lah Cikgu. Ya, benar. Okey, itu yang dipanggil tensile test lah. Kalau macam neat break test pula, iaitu ujian Patah. ujian patah tu, kita akan ketuk di bahagian yang kita weld tu. Ketuk di bahagian sini. Nampak? Faham tak? Faham Cikgu? Jelas dan nyata. Ketuk tu pakai Ha? pelukul sahaja. Ya. Pakai penukul boleh, tapi spesimen ni dia tak akan duduk macam ni lah. Dia akan ada yang macam ni. Mantap Cikgu. Dia akan ada. Alamak, kita nak. Alamak. Tak apa, saya tak lukis, saya tunjuk. Dia akan duduk macam ni. Kita akan wear di sini. Di bahagian sini. Lepas tu kita akan ambil penukul, kita akan ketuk di bahagian sini lah. Untuk ni keadaan yang lain lah selain pada tu. Keadaan kipalan yang lain. Untuk kita check apa ni break test ni. Okey? Faham macam tu? Faham Cikgu. Ya. Ya. Nak tanya kita kesian Cikgu. Oh, betul. Tanya tapi jangan susah sangat. Dia tadi nak tanya? Tak ada apa Cikgu. Saya okey Cikgu. Mantap. Tak. Okey, ni untuk band test. Band test ni contohnya macam ni. Kita letakkan spesimen di atas. Dan mesin dia macam tu. Dan force dia daripada atas turun ke bawah dia macam tu. Nampak itu. Macam lah. Ni nampak sini. Oh, ya. Nampak? Saya tak nampak. Apa Cikgu? Apa yang kau boleh ya? Cikgu cerita insyaAllah kami faham Cikgu. Ini benteng Cikgu kan? Nampak saya fikir. Seduk. Selesa berapa itu? Naik. Naik. Okey.
Dia macam ni. Ni spesimen kan? Itu yang Nampak? dia ikut lah. Ni spesimen. Ni daya yang dikenakan oleh mesin tu. Ni. Dia akan force daripada atas dan berbentuk lengkungan lah. Baik kau. Nak tahu besi tu tahap lengkungan dia tu taruh mana. Okey, sampai mana-mana dia akan crack. So daya ni kita boleh kira lah. Nak apa setting lah, nak berapa kilo ke apa kan. Contohnya 5 kilo. 5 kilo. 5 kilogram force yang dikenakan baru dia crack. Mana kata Tak kuat je kau. ha? Kalau ada crack tu jadi apa kau? Ke lulus tak lulus? Tak lulu lah kalau macam tu. Tapi tengok dia macam ni lah. Dia tengok bahan tu kita nak guna untuk apa. Maksudnya kalau bahan tu kita nak guna besi tu standard dia yang kita nak 3 kilo. Maksudnya lepas lah. Kalau 5 kilo ni kan. Betul tak? Betul. Faham. Macam tu lah. Kurang lebih. Kurang lebih. Jadi cikgu, berapa ketebalan besi cikgu untuk bentest ni? Ketebalan besi ni Cikgu ikut. dia yang start cikgu, saya tak start. Dia yang start. Okey. Ketebalan besi ya. Ketebalan besi dia ikutlah kita dia punya requirement customer kita nak berapa. Okey cikgu. Selamat jawapan cikgu. Selamat Dia ada berapa tu? Mati apa? Dia ada berapa jenis ketebalan besi yang selalu orang guna? Ada banyak lah. Kalau kamu pergi ke bengkel kipalan dia ada 9, ada 6 mm. Ada banyak lah kan. Cikgu. Ya. Kalau dah start cikgu, saya start lah. Walau Cikgu, kau tahu juga. Okey. Contohlah kan, saya nak guna bentas. Tapi saya buat dalam kedudukan besi sambungan fillet F dengan 2F. Contoh, T, bentuk T. bentuk T, kambi T. Boleh ke guna bentas cikgu? Okey, dia mungkin tak sesuai untuk guna bentest tapi untuk ujian lain dia sesuai. Nanti kita tengok, okey? Baik. Dia nak uji dari segi apa kan? Kalau yang ni untuk dari segi kelenturan dia. Dia punya lentok lah tu. Okey, kita pergi pada hardness test. Okey, hardness test ni kamu faham tak? Dia punya gambar tadi dia apa dia cerita tentang apa? Macam mana? Pakai hidrolik. Pakai hidrolik. Pakai hidrolik dia. Betul tak you? Dia tak pakai apa hidrolik. Okey, dia tak pakai hidrolik lah sebenarnya. Okey cikgu. Saya pun tak tahu dia pakai apa. Tapi dia pakai elektrik. Elektrik. Motor. Dia pakai motor, betul, clear. Okey. Ni cara dia berfungsi adalah kita letak spesimen di bahagian sini. Ujian kekerasan ni ujian kekerasan. Hardness test. Kita letakkan spesimen di bahagian sini. Kita letak macam tu. Dan dia punya force dia tu sedikit saja. Ni saja. Ni. Oh. Dia akan letak di tempat yang kecil saja untuk uji kekerasan bahan tu. Faham? Ya betul. Diamond. Dia akan force di bahagian sini je lah soalnya. So kalau macam spesimen ni dia force bahagian sini je, bulat ni. Macam tu je. Untuk ujian kekerasan dah nak tanya? Tak ada cikgu. Kesian pula cikgu. Tak ada go. Okey, ni adalah impact test, iaitu ujian apa ni? Ujian impak. Ujian impak ni kita menggunakan daya. Kita menggunakan daya untuk kita tujah kepada spesimen tu. Spesimen dah tahu ni. Faham? Tengah-tengah cikgu. Ha? Tengah-tengah tu. Ni sini. Oh. Ni dia tulis spesimen. Ni dia Spesimen spesimen tu. tu Tiga pusing sini. Oh, Benda tu bergerak ke ataupun benda tu yang bergerak cikgu? Benda ni yang bergerak. Oh. Benda ni bergerak entah besi. Oh. Itu dia impact lah. Patutlah nama impact cikgu kan. Dia impact lah. Faham? faham. Faham. Clear cikgu. Clear, yang ni clear? Clear. Ya. Faham kan? Faham. Clear.
Boleh ah. Lagi boleh tak cikgu? Ya. Kita ketuk pakai hammer tak kuat. Sama tak function dia? Ha, itu. Hammer dia takkan jadi impact lah. Dia akan jadi test tu lah. Yang tadi lah. Yang ni. Yang ni. Dia akan jadi yang ni kalau kita guna hammer. Oh. Kalau kita guna yang ni, Impact. impact test. Kira mesin ni besar cikgu. Mesin ni Besar lah cikgu kan. Besar kan? dia lebih kurang tinggi ni. Oh, tinggi. Tinggi budak ke? Tinggi budak. Betul besar. Sebab apa? Sebab nak hayun ni. Hayun ni. Kalau pendek dia tak jadi impact lah lagi kan. Jadi apa? Okey, ni semua yang dari tadi ni saya ajak tadi tu. Ni semua adalah ujian yang kita buat di dalam bengkel. Okey. Yang kita buat guna mesin, yang kita buat guna penukul tu. Okey, kerja-kerja yang lebih fizikal lah maksudnya. Lebih ni kan, tough sikit. Kita buat dalam bengkel. Okey. Ujian mikro dan makro test ni kita buat di dalam makmal. Contohnya kita nak kaji benda-benda yang kecil lah. Okey. Untuk mikro dengan makro ada nak tanya? Dia nak check untuk ni, dia check dalam kecacatan ke macam mana cikgu? Dia check kecacatan. Dalam spesimen. Dalam spesimen tu. Kecacatan apa? Aman? Cikgu guna Cacat mikroskop kekal ke? Dia guna mikroskop. Untuk kita check macam porosity ke, macam apa ni? Makrodisi. Porosity apa dia? Yang kamu tahu? Apa dia? Google sekarang. Google. Porosity. Crack. Boleh ke? Crack. 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 Dia kalau betul. macam Crack guna kecil. kalau guna mikro dengan makro ni, dia boleh detect ke kalau ada keretakan. Boleh? Boleh detect lah. Boleh detect. Dia benda-benda yang kecil lah. Dalam spesimen tu kita boleh tengok benda-benda yang kecil lah situ. Jadi cikgu dekat mana kita dah tahu dia punya musnah ni cikgu? Cikgu jangan mengeluh. Dia macam ni. Macam susah nak jawab. Kita akan belajar lebih mendalam pada minggu depan. Ini yang kita Okey, okey cikgu. Okey. Dia nak tanya balik apa yang saya terangkan balik. Saya akan pilih pelajar secara lawak lah. Lawak. Lawak. Okey, sekarang saya nak ni siapa volunteer nak menjawab soalan. Saya Soalan je dulu. Soalannya dulu cikgu. Cikgu main tanya dan tu cikgu lah. Ujian Akal apakah lah cikgu ni. yang melibatkan kelenturan? Dia apa? Okey, Am. Band test. Dah bangun Am? Okey, cakap. Band test. Okey, terima kasih. Sama. Disebutkan pada Am. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Ujian apakah yang melibatkan penggunaan penukul? Betul. Neck break test. Mantap. Mantap dah tu. Kelan ni. Cikgu ajar kan. Okey. Saya ada apa ni? Ada tugasan berkumpulan lagi, aktiviti berkumpulan. Saya akan edarkan petang. Tapi kamu kena buat 3 kumpulan. Boleh. Boleh buat 3 kumpulan? Boleh. 1, 2, 3. 1, 2. Yang tu sekali lah. Ah, Macam biasa kan? boleh cikgu. Okey, baik. Duduk dalam kumpulan boleh? Boleh cikgu. Okey, boleh bergerak duduk kumpulan. Tak boleh. Cikgu nak pergi tandas boleh? Ya? Nak pergi tandas. Okey, boleh. Buat dulu satu. Sekali kan? Orang ni saya genok. Jawab tu. Kumpulan 1 ke kumpulan 2 je? 2. Kumpulan 2. Ini kerja musnah. Oh, Yang tulis balik. Nyatakan. Kumpulan 1 Cikgu kena tulis nama ke cikgu? Cikgu kita nak tulis nama masing-masing ke apa cikgu?
Cikgu, berapa lama cikgu? Satu ujian apa, dua ujian apa. Ujian apa? Ujian. Aku main main. Cikgu, saya siap ayo ayo. Ada dua kan dia? Ada 3 lah. Tanya bro. Orang dah buat aktiviti tanya cikgu apa lah awak ni? Tak fokus dia. Betul dapat dia. Tapi semua dapat dia. Bulan dapat. Tengok dia gambar sampel. Okay, baik. Alhamdulillah. Nampaknya kamu semua faham. Inilah jawapan dia. Wah, ye betul. Alhamdulillah, Quran. Ini semua okey, semua bulan betul. Betul kan? Saya jumpa. Baiklah cikgu. Okey, kita pergi kepada satu topik terakhir iaitu sebab apa kita perlu menggunakan ujian musnah ni. Yang pertama adalah untuk menganalisis satu produk yang gagal. Yang kedua adalah untuk membuat pengesahan kualiti. Yang ketiga adalah untuk memudahkan kerja-kerja penyelidikan. Okay. Yang keempat adalah untuk melakukan pengesahan kualiti sebagai satu prosedur kelayakan sampalan. Okay. Untuk persempelan produk semasa hasil dalam keadaan bahan masih mentah. Maksudnya daripada first step tu lah kita check benda ni untuk kita keluarkan produk. Kalau macam non destructive test, kita tak musnahkan dia, kita keluarkan produk terus. Tapi ini dah lebih pada kita nak kaji. Ujian musnah ni lebih pada kita nak kaji produk tu sebelum kita keluarkan. Dia bukan quality check lah. Dia quality check lah, dia bukan untuk kita pasangkan lagi untuk wawan. Ni ada apa nak tanya untuk ni? Sebab tak ada. Cikgu nak tanya. Ya. Mana lagi mahal? Ujian musnah tu ujian kampus? Mana lagi mahal? Ujian tanpa musnah tu dia lagi mahal lah sebab nanti kamu akan belajar minggu depan, tapi saya akan bagi bayangan untuk minggu ni dulu lah. Ujian tanpa musnah tu kamu perlu banyak barang, contohnya macam penetrant, kamu kena guna magnetik, kamu kena guna sabuk besi, banyak benda kamu nak guna. Tapi kalau ujian musnah ni kita guna spesimen yang kecil tu je untuk kaji besi tu. Kalau macam non-destructive test tu kita kena pergi dekat memang bahan tu, memang produk tu hasil dah hasilkan dah untuk kita check. Maksudnya contohnya kita pergi dekat pipe ke, kita sembok penetrant ya. Terus aja. Okey. Terus. Macam itulah. Dia lebih jimatkan kos lah macam tu. Apa yang jimatkan kau ni? Ujian musnah ke ujian tak Awak ni musnah? tak fokus lah. Ujian tak musnah tu yang ujian musnah tu yang
Jimatkan kos lah. Cikgu jangan pening tu. Okey. Jimat. Ah. Apa kos sikit. Jangan semua malam-malam sikit. Okey, cikgu lagi. Okey, untuk sebab ni. Okey, untuk sebab menggunakan ujian musnah ni, saya ada beberapa aktiviti. Saya akan menyoal lah. Sebab untuk sebab penggunaan ujian musnah ni, dia kamu sendiri boleh fikir, kamu sendiri boleh apa? Fikir kan. Sebab ujian musnah ni. Okey. Okey, untuk ujian musnah ni sebenarnya kamu boleh fikir sendirilah apa ni macam mana sebab dia lah. Sebab dia kita guna ujian musnah ni. Ada idea daripada kamu untuk dia macam kamu boleh fikir sendirilah contohnya. Sebab dia tu. Ada tak sebab lain yang kamu lihat dengan ujian musnah ni? Untuk savekan bajet, untuk savekan kos. Maksudnya kalau dia dah buat ujian musnah ni, so akan datang dia dah ada penambahbaikan lah. Okey, betul. Cikgu, lagi cikgu ujian musnah ni kalau kita buat, saya rasa mungkin dia lagi menampakkan kekukuhan besi tersebut. Very legit. Okey. Faham. Baik. Dia banyak jenis. Banyak apa Nisha? Nak cakap lah Nisha. Saya ada soalan. Ujian musnah dengan ujian tidak musnah mana yang lagi Jimat. efisien lah? Ujian musnah dengan ujian tak musnah Musnah. lagi efisien. Yang mana lagi efisien? Okey, bagi saya ujian tanpa musnah lah sebab kita boleh keluarkan produk tu terus. Kita boleh guna terus. Kalau macam ni kita nak kena guna banyak orang yang pakar lah dalam bahagian besi. Sebab dia melibatkan penyelidikan. Kita kena kaji dulu. Kita kena kaji besi tu, material tu. Okey nak cakap? Tanya apa? Bila kita kena guna ujian musnah? Bila kita kena guna ujian tanpa musnah? Bila kita okey. Ujian tanpa musnah ni kita guna untuk kita tahu material besi tu. Dia lebih kepada kita nak kaji material besi tu. Kekuatan dia tu, kemuluran dan sebagainya. Untuk ujian tanpa musnah, kita nak tahu kerosakan benda tu. Kita nak contohnya macam crack. Kita nak tahu porosity. Okay, kita nak tahu overwhelm ke apa ke. Kan? Betul kan? Itulah. Cikgu tak ajar lagi kecacatan je kan? Tak ajar lagi. Bila cikgu nak ajar? Minggu depan. Nampak je pun. Sebab cacatan tu dia lebih kepada non-destructive test lah. Faham? Dia yang ni kita nak kaji kekuatan dia. Baik, Lebih cikgu. kepada strength dia. Cikgu sungguh baik. Apa dia Nisha? Okey baik, saya ada aktiviti quizzes. Saya akan bagi link dalam grup lah. Cikgu, nama saya dah ada cikgu. Cikgu tak hantar mesej cikgu. Tak ada apa?
Boleh. Why? Sudah masuk lah. Waiting for this message. Nak forward link. Balik forward. Dah. Nak cuma send link. Saya suka nama ego. Saya nak suka nama ego lah. Tak boleh dah. Siapa ni? Salam dengan muka kuih. Nak gambar saya. Hai. Nak gambar saya. Nama saya. Screenshot dulu. Ada. Screenshot dulu. Hai. Kena saya. Okey, semua dah masuk ke? Dah ego. Go. Belah ni. Tak dapat link tu. Saya masuk. Sekali lagi go, sekali lagi send. Saya lagi. Ha, awet Darren. Mana membaca WhatsApp orang. Ah. Okay, go. Jat ego. Ya. Hai, gatai. Okey, semua dah masuk ah? Ada yang tak masuk? Semua dah. Dah, go. Semua dah. Left. Ego takut ego. Okey. Betul dah betul. Je lah. Betul apa? Okay, go. Tak tahu. Soleh. Siapa kan apa beliau? Aduh, tak ada. Apa ni? Dapat dia boleh go. Sebab dia. Siapa kamu tadi sebab dia? Kuning go. Boleh request hadiah. Mana yang salah? Siapa kan beliau? Siapa? Lambat ada dia. Ego ini dulu ego. Kapan? Cikgu saya nak request hadiah cikgu. Oh, nombor 4. Kalau betul semua. 28. One gone. Apa kau yang pula? Apa sampah-sampah tu dia aku. Ya, ego. Gambar saya. Tadi kita jawab. Tadi sudah tukar nama ego. Oh, jadi aku lupa kau tadi. Dah habis? Saya tak jawab. Natasha 2 kali tak jawab. Makan tu. Sudah ni. Tengok end. Tadi 3 tak paling last habis.
Lepas tu nanti keluar hadiah yang 21, 23. Oh, dekat MON tu Dia keluar macam tu Gambar saya. Kelas, kelas. Wow, itu bagi dekat Bagi dekat Siapa tu? Yelah betul lah. Betul lah Kau bapak ah. Sami belakang, Sami belakang. Sami. Cikgu. Cikgu. Okey, tak Buat 3 je ke? Buat 3 Dah gambar saya. Aku bagi balik kau bagi gambar saya. Ya, bagi dia semua. Okey, baik. Okey, baik. Okey, saya nak korang rumuskan apa yang kita telah belajar hari ni. Volunteer dulu. Siapa dia? Volunteer, dia cakap volunteer. Okey, Raid. Raid boleh? Boleh. Okey, Raid. Hari ni saya dapat belajar jenis-jenis test yang ada dekat simpalan. Saya tahu ada 2, dekat Makmal, ada dekat bengkel. So, dan antara yang dekat bengkel, antaranya saya rasa ni band test, tensor test, hardness test. Yang untuk Makmal saya dapat micro makro. Okey, baik. Terima kasih. Please bukan. Perhatian. Okey, terima kasih. Okey, dengan itu habislah. Tamatlah kita punya aktiviti pada hari ni. Okey, saya nak minta seorang untuk bacakan doa. Seorang bacakan doa. Cazli boleh? Bacakan doa. Doa apa itu? Seorang dengan seorang Amin. Okey, tengok di tempat kamu mesti ada tak sampah. Ada cikgu. Ada. Okey, baik. Terima kasih semua. Okey, baik. Homework. Okey. Okey, ada homework. Okey. Kamu kena buat video. Dia paling warung kelas dia. Boleh, cikgu. Boleh ya? Boleh. Boleh balik buat. Asal tahu jawab soalan. Tapi dia nak bagi 8 lah. Okey, baik. Aku nak 5 yang Terima kasih cikgu. Keluar ke dalam. yang aku tak. Ajak body shaming Kita kelas ni. Tang tak ada.